pada kuliah maghrib pada malam ini, pastikan tutup kamera dan juga mikrofon ketika berkuliah. Sekiranya ingin buka kamera, pastikan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Jadi mudah-mudahan kuliah kita berjalan dengan lancar insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah saya dapat bersua kembali di kuliah maghrib pada malam ini. Selamat bersua kembali pada semua muslimin, muslimat, pencinta ilmu sekalian. Moga-moga dengan sinar Rabbnya dan keberkatan berada di majlis ilmu pada malam ini, kita berterusan didatangi hidayah dan petunjuk dari Allah untuk terus istiqamah dalam beribadah dan berbuat kebaikan insya-Allah. Jadi Alhamdulillah kita sekali lagi bersama dengan Yang Berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, yang akan menyampaikan kuliah tentang tadabbur Al-Quran Surah At-Tariq pada malam ini. Yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan AJK Pengurusan Gemah Yasin Nur Iman, yang dihormati lagi dikasihi para pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang terus mengimarahkan telah dipilih bersama-sama di Google Meet Gemah Yasin Nur Iman pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan mulakan kuliah kita dulu dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan kuliah kita mendapat keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Auzubillah. Syaratul Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, pihak majlis menyerahkan kuliah maghrib pada malam ini kepada Yang Berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk tadabbur surah Al-Quran Surah At-Tariq. Dengan segala sukacitanya dipersilakan Al-Fadil Imam Muhammad Nazri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada puan moderator, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, dan moga-moga kehidupan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini surah yang baru, surah At-Tariq, surah yang ke-86. Surah yang lalu adalah suratul Buruj. Tema bagi surah Buruj ialah pemeliharaan, demi langit dan pemeliharaannya. Dan kali ini tema yang dibawa adalah tentang perjalanan, Ayat pertama surah ini Allah bersumpah dengan langit dan juga At-Tariq. Langit dan juga At-Tariq.
Dan as-sama' kita tahu apa maksudnya. Sama apa saja yang ada di atas ataupun langit yang terbentang luas di atas. Dan at-tariq. Okay. At-tariq ni lazimnya diartikan sebagai, well, dekat situ pun diartikan sebagai at-tariq. Dan biasanya at-tariq ni difahami sebagai jalan. Jalan. Tapi maksud asal taraqa, maksud asal dia ialah ketukan atau pukulan. Ketukan atau pukulan. Dan kenapa tiba-tiba diartikan sebagai jalan? Well, sebab jalan itu hari-hari diketuk dan dipukul oleh tapak kaki manusia atau tapak kaki kuda atau tapak kaki unta. Maka daripada asalnya perkataan taraqa tu bermaksud pukulan, tariq adalah tempat yang selalu dipukul. Begitu. So jalan tariq diartikan sebagai jalan kerana itulah yang biasa dipukul, selalu kena pukul. Dan tariq juga dalam bahasa Arab merujuk kepada perjalanan pada waktu malam. Perjalanan pada waktu malam. Kalau siang, dia lain kalimah dia. Siang tu kena cari sendirilah. Tapi malam, berjalan malam, at-tariq. Perjalanan pada waktu malam. Kenapa mereka memanggil at-tariq berjalan waktu malam? Kerana malam sejuk dan sesuai untuk manusia mengembara, terutamanya di padang pasir. Tidak panas. Dan kalau berjalan siang kan panas. Jadi mereka memilih untuk berjalan pada waktu malam. Dan at-tariq juga kalau dengan maksud asal mengetuk tu, ialah aktiviti untuk menarik perhatian tuan rumah. Aktiviti ketukan untuk menarik perhatian tuan rumah. Ialah kalau orang hidup di padang pasir, dia bukan rumah batu atau rumah kayu. Mereka hidup yang nomad ni, mereka hidup di kemah-kemah. Jadi kalau ada tetamu datang pada waktu malam, dia tak adalah nak manggil, "Woi, orang dalam, ada orang kat luar." Tak. Mereka akan ambil batu dan ketuk. Macam apa? Cerita Bujang Laput tu kan, Sudin 20 sen tu kan. Dia ketuk botol. Ini mereka ketuk batu. So ketukan itu akan menarik perhatian orang kat dalam, nak bagi tahu ada orang kat luar. Begitulah at-tariq itu diertikan dan diumpamakan. Begitulah at-tariq itu diertikan dan diumpamakan. Namun at-tariq pada surah ini Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pengertian yang baru. Ulasan yang tadi itu, bagaimana orang Arab faham, apa yang orang Arab faham dengan perkataan at-tariq. Tapi bila turun surah ini, Allah datangkan at-tariq dengan definisi pengertian yang baru. Sebab tu, kalau ikut translation dekat sini, demi langit dan at-tariq. Penulis terjemahan, dia tak terus terjemahkan demi langit dan demi jalan atau demi langit dan demi ketukan atau pukulan. Nampak tak? So kadang-kala Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Al-Quran, datangkan kalimah yang sama tetapi definisi yang berbeza. Definisi yang berbeza. Begitu juga Nabi SAW terkadang bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu orang-orang yang muflis? Atau tahukah kamu apa itu muflis? Maka para sahabat
mereka definisikan muflis mengikut apa yang mereka tahu. Apa yang pengetahuan semasa. Lalu dijawab, muflis adalah mereka yang tak ada harta. Mereka yang tak ada harta. Lalu Nabi bawa definisi baru, erti muflis. Nabi kata orang yang muflis ialah bila dia datang di hadapan Allah, apa yang dia bawa, kebaikan dan kebajikan yang dia bawa menjadi debu. Di situlah muflis yang sebenar. Antaranya ialah orang-orang yang gagal menjaga lidah daripada mengumpat dan menyakiti orang lain. Maka bila dia datang depan Allah, segala amal baiknya akan dituntut oleh orang-orang yang disakiti itu. Itu muflis yang sebenar. So sepatutnya para sahabat waktu itu, bila dengar perkataan muflis, mereka perlu memahami dengan definisi yang baru. Barulah upgraded kehidupan tu, barulah lebih terpandu. Okey. So was-sama'i wat-tariq, demi langit dan at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Allah tanya, tahukah kamu apa itu at-tariq? Dan sekarang definisi baru kepada at-tariq. Selain daripada perjalanan, selain daripada jalan ataupun ketukan, at-tariq juga membawa maksud an-najmus saqib. An-najmus saqib. Maksud an-najmus saqib ialah bintang yang menembusi. Apa maksud tu bintang yang menembusi tu? The piercing star. It is the piercing star. Bintang yang cahaya menembusi. As-saqib juga bermaksud cahaya atau api yang sangat terang. Cahaya atau api yang sangat terang. So kalau kita buat carian Google tentang jenis-jenis bintang ni, jenis-jenis bintang, dia membawa kita kepada beberapa dapatan. Pertama ialah knocking star. Bukan shooting star. Itu nak buat wish. Shooting star. Ini knocking star. Knocking star. Knock. Kan, ketuk kan? Ketuk. Rupanya ada bintang-bintang ini yang bila dicerap, dia memberi tindak balas bentuk bunyi. Bintang-bintang ini diberi tindak balas berbunyi, bentuk bunyi, knocking star. Dan kalau kita ambil maksud najmus saqib itu sebagai cahaya yang menembusi, cahaya yang menembusi, tuan-puan, kehidupan kita menjadi lebih mudah dengan sifat cahaya yang boleh tembus ni. Cahaya ni rupanya dia ada sifat. Dan dia ada banyak sifat. Antara sifat dia ialah dia berjalan lurus. Cahaya berjalan lurus. Kemudian kecepatan yang luar biasa. Kemudian ada sifat cahaya yang dia tembus. Menembusi, tembus. Dan cahaya jenis ini, sebab cahaya ni dia ada wavelength dia kan. Dia ada wavelength dia. Jenis cahaya yang tembus ini, dia begitu membantu manusia, terutamanya dari sudut perubatan. X-ray itu kan cahaya yang menembusi. MRI itu cahaya yang menembusi. So sekarang ni Allah bagi tahu, nun di langit ada bintang-bintang yang jauh di sana, yang cahayanya menembusi kegelapan angkasa sampai ke bumi. Kau nampak tak? Wow, bayangkan benda ni diceritakan pada masyarakat Arab yang mereka sangat kagum dengan mereka punya
teknologi semasa, kepandaian semasa. Apa dia? Bersyair. Dan sekarang Allah bagi tahu, cuba tengok di langit sana. Bintang yang kami cipta. Cahayanya menembusi, boleh sampai ke bumi. An-Najmus Saqib. Wow. Kemudian ayat keempat. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan Allah bagi tahu, setiap seorang ada malaikat yang menjaga. Setiap seorang ada malaikat yang menjaga. Di mana lagi yang kita jumpa pernyataan semacam ini? Ingat lagi tak surah apa? Yang kita jumpa pernyataan yang hampir sama, ada malaikat yang menjaga. Surah mana? Ingat tak? Ada siapa-siapa yang ingat? Tak ingat? Saya pun tak ingat. Ada tak? Surah mana? Surah Takwir ke? Surah Abasa ke? Surah mana? Ada tak? Jom kita tengok balik. Ada tak malaikat-malaikat yang menjaga? Al-Qabarah tak ada. Sini tak ada. Surah Abasa tak ada. Cuba kita tengok surah Infitar pula. Mana tahu ada kat situ. Kalla wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ada yang menjaga. So dalam surah At-Tariq ini Allah bagi tahu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap diri itu ada malaikat yang sentiasa menjaga dia. Dan kita dah ulas tentang betapa VVIP-nya kita. Allah utuskan malaikat untuk menjaga kita. Allah utuskan malaikat untuk menjaga kita. Sama ada malaikat hafazah yang menjaga kita daripada bahaya-bahaya yang mungkin datang, ataupun malaikat yang menjaga catatan-catatan tulisan-tulisan amal kita dalam bentuk penjagaan supaya ada rekod dan bukti. Ada rekod dan bukti. Sebenarnya Allah boleh saja dismiss segala bentuk rekod dan bukti itu. Lahirnya kita mati dan terus ditentukan neraka dan syurga. Allah boleh buat macam tu. Tapi manusia akan rasa, biar betul. Takkan aku pergi neraka? Apa bukti yang aku pergi ke neraka? Maka Allah wujudkan bentuk-bentuk pembuktian. Bentuk-bentuk pembuktian. Kemudian pada ayat yang kelima, Quran menyatakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia fikir dari apa ia diciptakan. Dari apa ia diciptakan. Kalau kita lihat perjalanan ayat ini daripada ayat pertama, Allah nyatakan tentang bintang. At-Tariq merujuk kepada bintang yang menembusi atau bintang-bintang yang ada di langit. Dan Allah bagi tahu, kamu bintang yang ada di langit itu, bintang yang terbesar apa? Matahari. Bukankah cahaya ini itu menembusi sampai ke bumi? Ya. Dan selama ini kamu terpelihara daripada bahang dan panas keterlaluan. Kan kalau dekat Twitter sedang hangat bincangkan tentang sunscreen. Keperluan lelaki memakai sunblock supaya tak dapat kanser kulit. So, rupanya cahaya matahari itu ditapis. Tidak semua cahayanya itu sampai ke bumi. Tidak semua wavelength daripada cahaya matahari itu sampai ke bumi. Kebanyakan besarnya ditapis oleh lapisan ozon. Yang bahaya-bahaya. Ozon kita tu dah semula jadi ada UV protection.
Yang bahaya-bahaya tak tembus, tak masuk. Hanya yang bermanfaat sahaja yang masuk. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Cahaya-cahayanya itu sudah pun ditapis dan selamat sampai ke bumi dalam bentuk pemeliharaan yang berpanjangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang Allah suruh kita tengok, falyanzuril insanu mimma khuliq. Cuba manusia. Manusia kalau begitulah penjagaannya, penjagaan dari langit, maka hendaklah manusia fikir dari apa dia diciptakan. Sebelum ni Allah bagi tahu, Allah tanya tentang cuba tengok unta. Kemudian itu dalam surah Ghasyiyah. Sebelum ni, selepas ni cuba tengok unta. Sebelum ni cuba tengok apa yang kamu makan. Sekarang cuba tengok dari apa kamu diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Dari apa dia diciptakan. Kita pernah tengok ke tuan-puan, kita ni dicipta dari apa? Memadai ke jawapan kita hanya sekadar, oh dari tanah Ustaz. Cuba tengok betul-betul. Dari tanah ke? Atau dari debu? Atau ada sedikit unsur tanah atau macam mana? Dan sekarang Allah bagi tahu, khuliqa min ma'in dafiq. Kamu diciptakan dari air yang memancut. Dafiq, air yang memancut. Khuliqa min ma'in dafiq. So, Allah tanya dari apa? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Dari apa kamu diciptakan? So, bila digunakan perkataan falyanzur, ada fa dekat situ, maka lihatlah. Conclusion, kan? Kalau begini dan begini, maka jadi begini. Sebagai konklusinya, tadi Allah suruh kita tengok langit, tengok bintang di langit. Sekarang, conclusionnya, maka manusia cuba ambil pengajaran. Dari apa dia diciptakan? Kenapa disuruh lihat? Sebab insan adalah tempat lalu lalang lupa. Kita ni ada sifat lupa. Sebab bila kita selalu lihat ke atas, kadang kita lupa yang kita ni berasal dari bawah. Asalnya kan Allah suruh tengok bintang yang di atas. Maka bila suruh lihat di atas, tolong jangan lupa yang engkau tu sedang berada di bawah. Atau engkau berasal dari bawah. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Cuba tengok. Wahai manusia, kamu dicipta dari apa? Khuliqa min ma'in dafiq. Kamu dicipta dari dafiq, air yang dipancut. Atau air yang memancut. Dan cuba tengok, ini kan merupakan perjalanan. Sebelum ni, perjalanan cahaya yang sampai ke bumi. Sekarang perjalanan daripada lelaki yang sampai ke wanita. Air yang dipancut. Khuliqa min ma'in dafiq. Kemudian, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Keluar daripada antara tulang sulbi, tulang belakang, tulang sulbi, wa tara'ib, dan tulang dada. Kamu keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Tuan-puan, ramai orang yang salah faham terhadap ayat ini. Maka bila salah faham, dia melihat, Quran menyalahi sains. Quran menyalahi sains. Dari sudut apa?
Cuba tengok ayat 6, Allah sebut tentang apa? Air mani. Ayat 6, Allah sebut tentang air mani. Ayat 7, kerana ayat 6 itu disebut khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan daripada air yang memancut, maka yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ramai orang melihat yakhruju dekat sini merujuk kepada air mani itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. So kalau sains, menurut sains, air mani tidak keluar dari tulang sulbi. Apatah lagi tulang dada. Kan? Air mani datang dari mana? Dari alat lelaki. Bukan dari tulang sulbi. Bukan dari tulang dada. Itu subjek sains tingkatan 3 atau tingkatan 4. Tapi kenapa Quran datangkan fakta yang berbeza? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Oh, rupanya perkataan yakhruju ini bukan merujuk air mani. Yakhruju tu kat sini bukannya air mani. Yang keluar dari tulang sulbi. Quran tidak cerita tentang air mani pada ayat 7. Cerita pada air mani hanya pada ayat 6. Dan dia sudah komplit. Quran sedang cerita tentang manusia. Hai manusia, dari apa engkau diciptakan? Kan dia perbahasan perbincangannya adalah tentang manusia. Cuba tengok wahai manusia, engkau dicipta dari apa? Engkau dicipta dari air mani. Dan engkau keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Baru logik. Engkau dicipta, engkau telah dicipta. Ni tadi tentang manusia kan? Engkau telah dicipta daripada air mani. Dan kemudian engkau keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Cuba tengok macam mana manusia beranak. Kan? Birth. How human birth. Kan dia keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Bukan merujuk kepada air mani itu. Tapi, bagaimana manusia itu keluar. Dan, tempat yang Allah sebut ini, tepat. Sama ada dia bersalin normal atau bersalin Caesar. Kedua-duanya akan melalui tempat tu antara tulang dada wanita dan tulang sulbi dia. Di situlah manusia keluar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dan penjelasan itu memadai untuk menafikan bahawa Quran bertentangan dengan sains. So, bila baca Quran, kena tengok yakhruju tu kembali kepada siapa? Kembali kepada air mani, menceritakan tentang air mani, atau sedang cerita tentang manusia. So, perlu difahami, dia sedang cerita tentang manusia. Manusia keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Tengok, setelah keluar ni maksudnya manusia hidup. Ayat ke-8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah berkuasa untuk kembalikan dia. Sungguh Allah berkuasa untuk kembalikan dia. Maksud dia lahir, hidup, kemudian mati, dan kemudian hidup semula. Kembali kepada Tuhan. Raj'ihi, raja'a, selalunya perkataan ini digunakan untuk kembali kepada Tuhan. So maksudnya dia lahir, dia mati, dan mati itu kembali kepada Tuhan.
Ini ayat tentang hidup dan ini ayat tentang mati. Bukankah itu perjalanan hidup manusia? Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah berkuasa dan sangat-sangat berkuasa. Laqadir ni sumpah ni, sungguh dia berkuasa untuk mengembalikan manusia. Yauma tublas sarair. Hari di mana akan dibongkarkan as-sarair. Hari di mana tubla akan dibongkarkan segala bentuk rahsia yang terpendam. Segala bentuk rahsia yang terpendam. Tuan-puan, rahsia ni ada dua tahap. Rahsia ni ada dua tahap. Pertama, rahsia antara dua orang. Apa yang berlaku antara suami isteri, itu rahsia. Kan kalau isteri dia kata, bang, abang jangan cerita pada orang lain. Ayang cerita pada abang seorang je. Itu rahsia berdua. Dia ada satu lagi rahsia yang lebih rahsia dari itu, ialah apa yang terdetik di hati kita. Apa yang terpendam dalam hati. Langsung tak cerita ke orang apa yang terdetik di hati. Dan Allah sedang bagi tahu, sarair merujuk kepada apa yang terpendam di hati. Yauma tublas sarair. Apa yang terpendam di hati. Sekejap ya. Okay. Apa yang terpendam di hati. Kejap. Saya tengok sarair. Maksud sarair. Sarair ialah rahsia yang memang dijaga dengan baik. Sebab sir tu bermaksud rahsia. Sarair, rahsia yang dijaga sampai mati. Tak siapa pun tahu. So, pada hari itu, segala rahsia akan dibongkar, dibuka. Famalahu min quwwati wala nasir. Lalu bila rahsia itu terbongkar, maka waktu itu manusia tiada sebarang kekuatan pun dan dia langsung tidak ada sebarang penolong. Bila rahsia itu dikeluarkan, dibongkar, manusia pada hari itu langsung tak punya kekuatan dan sebarang penolong. Kekuatan untuk menutup rahsia itu daripada dibongkar dan tiada sebarang penolong untuk membantu tutup rahsia itu, tak. Dan penolong menjadi amat penting di akhirat nanti. Penolong ni adalah satu benda yang sangat penting di akhirat nanti. Terutamanya kepada orang kafir yang langsung tidak mempunyai sebarang penolong. Bayangkan tuan-puan, surah Buruj sebelum ni, kan ada disebut tentang bagaimana tentera-tentera jahat yang membunuh orang mukmin dan dimasukkan ke dalam api. Kan cerita Ashabul Ukhdud. Sebab waktu tu mereka ada kekuatan. Mereka saling tolong-menolong sesama sendiri. Tapi di akhirat nanti, mereka langsung tiada sebarang penolong. Dan bila Allah sebut tentang kekuatan, kita ada kekuatan untuk menyimpan rahsia kita. Tapi di akhirat nanti bila rahsia itu terbongkar, kita langsung tak ada kekuatan untuk menyimpannya. Jadi kalau kita tak punya kekuatan dan kita tidak ada sebarang penolong, bagaimana nasib kita di akhirat nanti? Wah. So, cuba tengok perjalanannya tu. Start daripada hai manusia, daripada apa kamu dicipta,
kamu dicipta daripada air yang memancar, dan kamu keluar daripada antara tulang sulbi dan tulang dada, dan kamu akan kembali kepada Allah. Dan pada hari itu, pada hari kamu kembali, kamu langsung pada hari kamu kembali nanti, segala rahsia akan terbongkar. Dan kamu langsung tiada sebarang kekuatan, dan langsung tiada sebarang penolong. Sampai ayat 10, dan ini merupakan peringatan penting dari Allah kepada manusia. Why? Apa maksud dia ni? Kita teruskan dulu. Wassama idzatir raja'. Demi langit yang berulang-ulang. Ar-raja' rujuk kan kembali. So air hujan tu bila dia diangkat terpeluap melalui proses kondensasi dan turun, kan dia cycle kitaran. So demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. Wal ardi dzatis sada', dan bumi yang sering mengeluarkan tumbuhan. Innahu laqaulun fasl. Sungguh Quran adalah kata-kata pemutus. Tiba-tiba pasal Quran. Tak, mari saya terangkan dulu sebelum ni. So dia daripada awal, Allah tengah sebut tentang apa yang ada di langit dan kekuatan cahaya yang terhasil daripada bintang yang boleh menembusi. Tuan-puan, dalam diri kita, kita ni terdiri daripada dua unsur besar. Kita ni, manusia ni terdiri dari dua unsur besar. Unsur pertama adalah unsur tanah. Fizikal. Unsur kedua adalah roh. Spiritual. Kalau fizikal tanah kita nampak. Fizikal tanah kita nampak. Tapi roh kita tahu tak? Tak tahu. Tapi kita tahu bahawa roh itu adalah cahaya. Bukankah roh itu ditiupkan dari atas dan masuk ke dalam rahim ibu, lalu kita hidup? Bukankah itu proses an-najmus saqib, cahaya yang menembusi? Allah sedang bagi tahu kamu tu daripada roh. Dan kamu sedang dipelihara. Perjalanan kamu itu. Satu bila Allah tanya, "Falyanzuril insanu mimma khuliq", ai manusia. Cuba kamu tengok dari apa kamu diciptakan. Dan bila Allah kata kamu dicipta daripada air yang memancar, kita terikat dengan fizikal kita dicipta. Sedangkan sebelum tu Allah sudah bagi tahu, kamu daripada roh, kau tahu tak? Kami tiupkan roh pada kamu. Ada cahaya yang menembusi. Yang sampai ke dalam rahim. Satu Allah guna perkataan insan. Kamu tu lupa. So, bila kita punya perhatian, bila ditanya kamu dicipta daripada apa dan perhatian kita hanya terikat dengan fizikal kita tanpa memerhati kita ada keperluan spiritual, maka akhirnya hidup kita pincang sebelah. Kita hanya nak cari makan untuk fizikal, tapi kita gagal untuk penuhi keperluan spiritual. So, do you see apa maksud at-tariq? Perjalanan hidup kita ini bukan hanya untuk membesarkan perut, tapi juga mengenyangkan spiritual. So kalau kita tengok, manusia itu daripada dua unsur. Satu unsur keras dan satu unsur lembut. Sama seperti tulang sulbi yang keras dan tulang dada yang lembut. Kan kalau tulang dada keras,
Kita tak boleh bernafas dengan jayanya. Sebab kita punya tulang dada ni, dia fleksibel. Kita punya karkas ni kan, tulang dada ni fleksibel. Satu boleh tarik nafas dan paru-paru kita boleh mengembang. Tadi daripada kita dicipta dengan dua unsur, unsur tanah, keras, unsur roh yang lembut. Dan kemudian Allah bagi tahu tentang kamu keluar daripada antara tulang sulbi yang keras dan tulang dada yang lembut. Dan kemudian kamu akan kembali kepada Allah. Yauma tublas sarair. Dan bila kamu kita kembali itu jelas dan nyata. Kan nyata nampak orang tu mati. Tapi satu sudut ada sisi yang kita tak pernah tahu pun bahawa orang yang mati itu dia bawa sekali dengan rahsia yang terpendam. So mata kasar kita nampak dia mati, tapi secara tak sedar kita tak nampak rahsia yang dia bawa. So tadi dua unsur, roh dan jasad, kemudian dua unsur, keras dan lembut, kemudian unsur yang seterusnya ialah nampak kematian dan kita tak nampak rahsia itu, sehinggalah dibongkar di hari akhirat nanti, famalahu min quwwati wala nasir. Unsur yang seterusnya ialah ada kekuatan dan tiada pertolongan. Kekuatan dan pertolongan. So, itu dua unsur berbeza. So, sekarang perjalanan hidup kita adalah antara pertembungan dua unsur ini. Unsur roh, jasad, tanah dan cahaya, keras dan lembut. Benda yang nyata nampak, benda yang tersembunyi tak terlihat. Benda yang kuat gagah tak perlu kepada penolong, benda yang lemah dan perlu pada penolong. Kamu tak perhati ke perjalanan kamu itu? Dan benda itu berulang-ulang. Sama seperti langit yang selalu menurunkan hujan. Berulang-ulang. Perhati tak? Kamu sedar tak? Ada kalinya kamu kuat, ada kalinya kamu lemah. Tidak sepanjang tahun kamu kuat sebab kadang-kala Allah datangkan sekali dua kali kamu lemah sakit. Ada yang kamu tahu dan ada yang kamu tak tahu. Kamu perhati tak? Benda yang berulang-ulang tu. Sama seperti langit yang sering berulang-ulang mencurahkan hujan. Lalu hujan yang sering berulang-ulang itu, bila kena pada bumi, bumi pula mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dan sepatutnya peringatan yang berulang-ulang kamu baca dalam Quran ini memberi kesan kepada hati kamu, menumbuhkan sesuatu, memberikan impak. Seperti mana bumi yang terima air dan dikeluarkan tumbuh-tumbuhan. Kerana yang datang berulang-ulang, peringatan berulang-ulang dalam Quran ini adalah kata-kata pemutus. Innahu laqaulun fasl. Ini kata-kata pemutus. Takkan kamu baca berulang-ulang Quran ini, kamu tak rasa apa? Gitu. Itu munasabah surah ini tentang perjalanan. Allah tidak biarkan kita terkapai-kapai begitu. Allah datangkan kepada kita dua unsur. Dan dua unsur inilah yang saling kuat menguat. Wa ma huwa bil hazl. Dan Quran itu bukannya kata-kata yang sia-sia. Bukan hazl, bukannya bahan lawak. Bukan kata-kata olok-olok. Ini bukan dongeng, ini bukan fantasi. Quran itu faslun. Kata-kata pemutus yang sebenarnya.
innahum yakiduna kaida. Kerana bila kita tak percaya pada Quran, bila kafir Quraisy itu tidak menanggap Quran ini sebagai kata putus, bila manusia tidak menanggap Quran ini sebagai kata putus, tak yakin dengan Quran, tak yakin dengan apa yang dibawa Nabi, maka mereka yang menentang Nabi akan menjalankan, akan plan rancangan jahat mereka. Cuba tengok apa yang berlaku dekat India. Pemimpin utama mereka memperolok-olokkan Nabi. Sekira-kira dia merasakan kalau dibuat macam tu, maka Nabi akan rendah kedudukannya. Kenapa tiba-tiba macam tu? Sebab kita tak lama lagi sambut Korban. Dia nak mainkan sentimen. Sebab waktu Korban dia rasa terhina kerana lembu-lembu mereka bakal disembelih. Dia nak main sentimen. Dan ada kepentingan politik. Sebab mereka sedang berjuang untuk dipandang. Terutamanya kalau dekat dengan pilihan raya. Dia nak supaya dia ni dilihat berani ke depan. Sebab India yang ramai orang Islam, tapi dia nak sokongan yang bukan Islam ni, yang sama-sama Hindu. So dilihat tampil, terampil, oh boleh jaga agama Hindu, dan kita sokong. Innahum yakiduna kaida. Ada perancangan jahat di belakang. Dan yakidun fi'il mudhari'. Yakidun bermaksud mereka sentiasa merancang plan. Hum ramai. Mereka beramai-ramai menggembleng tenaga. Sentiasa merancang dan merancang dan merancang. Consistently. Merancang dan bukan perancangan biasa-biasa. Tapi ini kaidan. Rancangan tipu daya. Dan menariknya, ayat 16. Allah datangkan satu ayat yang wow. Mereka beramai-ramai sentiasa pecah kepala memikirkan perancangan tipu daya. Dan Allah jawab, wa akidu kaida. Aku juga rancang. Ayat 15 tu, dia punya tense, dia punya penekanan, ramainya orang yang memikirkan, yang curahkan tenaga, sangat besar. Dia menjadi agenda besar bagi mereka. Agenda yang begitu penting dalam hidup mereka. Tu maksud innahum yakiduna kaida. Tapi ayat 16, Allah Subhanahu Wa Taala leisurely sebut, diorang rancang, aku juga merancang. Wa akidu kaida, aku juga merancang. Dan perhatikan di atas innahum yakidun, ramainya. Allah kata, aku seorang merancang. Tak libatkan malaikat pun. Kan tadi sebut tentang keras, lembut, fizikal, spiritual. Ada puak yang ramai, besar, dana yang besar, kekuatan yang besar. Kan idea-idea yang bernas. Ramai. Ayat 16, sorang-sorang. Wa akidu kaida. Aku juga merancang. Lalu ayat 17 Allah tutup perjalanan surah ini dengan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. So
engkau wahai Muhammad, janganlah cepat-cepat mendoakan kebinasaan mereka. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Jangan engkau hendak segerakan kebinasaan orang kafir itu. Berilah tempoh kepada mereka. Diorang rancangkan, biar. Kau wahai Muhammad tak payah doakan kebinasaan mereka, tak, biar. So kalau nampak India buat macam tu, biar. Engkau nak kutuk Nabi, silakan. Engkau nak rancang, silakan. As if Allah kata macam tu, silakan, biar. Bagi diorang tempoh. Sama ada bagi tempoh itu dalam bentuk, aku bagi engkau tempoh, bagi engkau peluang, mana tahu nanti terbuka hati untuk engkau bertaubat. Atau aku bagi tempoh, aku bagi engkau peluang dalam bentuk istidraj. Engkau buat. Biar nanti kalau aku balas, terus neraka paling dalam. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Biar mereka dapat. Biar mereka. Bagi mereka tempoh. Bagi mereka sedikit masa. Alah, paling kuat pun dia boleh hidup berapa umur? 70 tahun, 80 tahun. Alah, biar. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bawa betulkan balik cara kita berfikir. Melihat realiti kita ni bagaimana. Kita bukan hanya nak membesarkan satu unsur. Tapi kira ada satu lagi unsur yang begitu penting. Unsur cahaya yang ada dalam diri. Kita bukan selamanya kuat. Tak. Kita ada part lemahnya kita. So sebab tu, kita perlu mencari berulang kali. Dapatkan kekuatan daripada Quran. Tapi tidakkah nanti kita dipersoal kenapa tidak bertindak? Kalaupun kita bertindak, apa tindakan yang kita nak buat? Kalaupun kita nak bertindak, apa tindakan yang kita nak buat? Ayat 17 Allah suruh biarkan. Allah suruh bertindak ke? Allah suruh biarkan. Kerana pelajaran ini belum selesai. Dia akan ada nanti tindakan yang perlu dibuat. Tapi nanti perjumpaan selepas ini. Nanti saya terangkan apa tindakan yang perlu dibuat. Tapi sampai ke ayat 17 Allah suruh apa? Berilah tempoh pada mereka. Bagi mereka masa. Jangan didoakan. Jangan hendakkan segera kebinasaan orang kafir. Sebab kan biasa kalau orang-orang memaki Nabi macam tu, kan kita punya tindakan apa? Boikot barang, kita maki balik. Tapi adakah itu yang Nabi suruh waktu Nabi digelar yang macam-macam daripada kafir Quraisy? Ada Nabi suruh boikot barang dorang. Ada Nabi kata para sahabat, kau pergi maki balik dorang. Tidak. So, bagaimana? Jeng. Kalau mau tahu jawapannya, esoklah. Esoklah. Esok pukul 8 pagi, boleh? Tu nak kena tanya admin tu, esok pukul 8 pagi. Sebab saya sekarang ni tengah berada di Johor Bahru. Sedang bersedia untuk majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan. Start daripada 12 hingga 18 hari bulan. Dan nantikan siaran langsung setiap malam di kaca TV anda, TV1, dan siangnya di TV Al-Hijrah
saya akan menjadi juru acara Astaka. Juru acara Astaka. So mungkin ada agak limit masa untuk minggu depan, start daripada hari Ahad. Limit masa untuk saya bersama dengan tuan-puan dalam kelas macam ini. Tapi kalau nak tengok saya beraksi, tengoklah dekat TV lah. So apa pun untuk pelajaran ini, besok pagi saya masih free lagi untuk bersama-sama dengan tuan-puan. Kita jumpa pukul 8 pagi esok. So setakat ayat 17, orang merancang, aku juga merancang. Dan Allah kata, janganlah engkau segera minta kebinasaan orang kafir itu. Sebab Allah tahu. Berilah tempoh kepada mereka. Bagi mereka masa. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kan habis tu 17 ayat. So surah At-Tariq, surah tentang perjalanan dan bagaimana perjalanan hidup kita. Sebab Allah bagi tahu tentang kita perlu berulang kali sama seperti tadi, hujan yang berulang kali turun, bumi yang sentiasa menghasilkan sesuatu yang baik, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sama macam hidup kita perlu berulang kali baca, kerana Quran ini sesuatu yang kata-kata pemutus. Quran ini adalah benda yang penting. Benda yang penting, dia bukan untuk lawak ataupun dia bukan main-main. Kerana jika orang menganggap Quran ini tak serius sebagai main-main, maka dia akan merancang sesuatu yang mungkin menghalang orang lain daripada jalan Allah. Innahum yakiduna kaida. Selain daripada rancangan jahat, biasanya rancangan jahat kepada Nabi ini tujuannya untuk apa? Supaya orang tak ikut ajaran Nabi kan? Innahum yakiduna kaida tu sungguh mereka merancang untuk menentang Nabi supaya ramai orang tak ikut Nabi. Cuba bayangkan tuan-puan, kita buat program di TV, drama jam 7. So orang ikuti drama itu sehingga dia lewat sembahyang. Apa beza dengan ayat 15? Kita merancang program untuk lalaikan manusia daripada ingat Allah dan ingat Nabi. Apa beza dengan ayat 15? Oh, diorang rancang bermati-matian, silakan, aku juga merancang. Kalau macam tu dah, jangan peduli mereka, biar bagi mereka tempoh, bagi mereka sedikit masa. Kewujudan Facebook, WhatsApp yang semuanya melalaikan manusia supaya tak ikut apa yang Nabi bawa, bermati-matian menjalankan rancangan itu. Innahum yakidun, berapa besar dana diperlukan. Dan Allah kata akidu kaidah. Kadang kita juga terpalit dalam agenda ini. Kadang kita tak sedar. Satu pentingnya kita melihat munasabah ayat. So bila kita biarkan mereka, apa perlu kita buat? Besok. So 9:03 minit, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Ada Hasanah tak ada ke di line? Dia terkeluar. Hasanah? Oh, nampak je orang Brunei tak ada. Jadi, pihak majlis ucap terima kasih. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil, Ustaz Nazri
bin Haji Mustaqim yang telah pun mentadabbur surah At-Tariq hingga ke ayat 17, iaitu dari pengajaran mengingatkan manusia pada asal kejadian mereka, dan kesimpulannya balasan setimpal akan diberikan pada manusia sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi Ustaz dah pun hurai dengan secara detail tentang tadabbur surah At-Tariq tadi. Jadi pihak Kebayasinul Iman sekali lagi mengucapkan terima kasih, syukran jazilan kepada Al-Fadil Imam Muhammad Nazri Haji Mustaqim, dan seterusnya insya-Allah kita berjumpa lagi dalam kuliah-kuliah seterusnya jika diizinkan Allah. Insya-Allah kita akan sambung surah At-Tariq ni insya-Allah. Jadi terima kasih kepada pihak pengurusan Gemayasi Nur Iman dan juga kepada para jemaah yang sudi bersama di kuliah Maghrib. Sebentar lagi kita akan berada di kuliah Isyak. Jadi untuk itu terima kasih sekali lagi kepada Ustaz yang sudi bersama-sama dengan kuliah Maghrib pada malam ini. Terima kasih Ustaz dan semua jemaah. Dan kita nanti akan teruskan pada 9.15, jadi ada lagi lebih kurang berapa minit, 9 minit untuk kuliah seterusnya. Jadi ada ke nak peluang buka soalan ke sementara nak sambungnya kuliah? Boleh ke Ustaz? Ada kot nak tanya sebab masa ada lagi ni. Bolehlah kita buka balik kuliah kita untuk sesi soal jawab sementara, mengisi ruang yang ada untuk kuliah Isyak seterusnya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, bolehlah ajukan soalan pada Ustaz. Kalau tidak, kita tutup kuliah kita seterusnya secara rasmi, insyaAllah. Ada tak? Ustaz. But last two ayat needs clarification. Puan Nur Azhar. Ayat surah Tariq tu. Hilil kafirina amhilhum ruwaida. Clarification dia besok. Oh yang tu tunggu. Itu jeng jeng jeng. Tadi Ustaz boleh tahu lah jeng 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 untuk kuliah seterusnya nanti. Jadi teruslah temu janji seterusnya, jangan lupa bersama dengan Ustaz untuk mengetahui seterusnya tadabbur surah At-Tariq. Jadi Ustaz sejuk nampaknya tu duduk dalam hotel, aircon sejuk sangat ke tu? Bukan, sebab saya tak tahu macam mana nak slowkan airconnya. Lepas tu dia direct pula pada meja ni. Ada yang kata Ustaz ni demam ke apa selimut-selimut ni? Okey, pihak Gemah Yasin dan para jemaah terus mendoakan Ustaz, mudahkan Ustaz dengan program musabaqah Quran peringkat kebangsaan. InsyaAllah. Okey, untuk itu sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para jemaah boleh nak tunggu untuk seterusnya, untuk kuliah seterusnya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.